主内弟兄姐妹们，大家好，大家平安。我们要开始我们的崇拜会，我有请我们大家站起来，我们要唱这首《天父你何等的美好》。在天上的父，我们感谢你，给我们一切的看顾，感谢你带领我们一个礼拜，我们可以到你面前来敬拜你，赞美你，荣耀你的名。感谢你主，我们要开始我们的崇拜会，从开始到末了，求你带领我们的崇拜会。从开始到末了，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，阿门。阿门，哈利路亚！大家请坐。
我们要唱一首《主你是我的力量》，我们要喜乐的来唱，好吗？来。哈利路亚！主你是我的力量，我的诗歌，你是我山寨，我救恩的保障。阿们。我的心要单单投靠你，我主。阿们。你是我高台，你是我的坚固城。哈利路亚！我要常常称谢你，因你对我的慈爱从来不曾改变过。我全心信靠你，虽然大地会震动，大山小山会挪移，但你信实的慈爱永远不会离开。哈利路亚！主你是我的力量，我的诗歌。阿们。你是我山寨，我救恩的保障。阿们。我的心要单单投靠你，我主。你是我山寨，你是我的坚固城。阿们。我要常常称谢你，我要常常称谢你，因你对我的慈爱从来不曾改变过。我全心信靠你，虽然大地会震动，高山小山会挪移，但你信实的慈爱永远不会离开。主你是我的力量，主你是我的力量，我的诗歌。你是我山寨，我救恩的保障。阿们。我的心要单单投靠你，我主。你是我高台，你是我的坚固城。我要常常称谢你，因你对我的慈爱从来未曾改变过。我全心信靠你，虽然大地会震动，大山小山会挪移，但你信实的慈爱永远不会离开。阿们。大地会震动呀！昨天印尼东爪哇那边已经上帝已经震动的大地呀，有地震呀。昨天6.1的地震呀，上帝能够摇这个地呀，大山小山会挪移，但是我们的上帝是永远与我们同在，他是我们的力量。来，我有请我们大家站起来，再唱这首歌。哈利路亚！主你是我的力量。主你是我的力量，我的诗歌。你是我山寨，我救恩的保障。我有心要单单投靠你，我主。你是我高台，你是我的坚固城。我要常常称谢你，我要常常称谢你，因你对我的慈爱从来曾未改变过。我全心信靠你，
谢你，因你对我的慈爱从来未曾改变过。我全心信靠你，虽然大地会震动，大山小山会挪移，但你心切的慈爱永远不会离开。阿门，哈利路亚，阿门。主是我们的力量，哈利路亚，他是我们的高台，因此我们要赞美他，又敬拜他。我们要准备我们的心来聆听上帝的话语。我们唱这首《我生命的力量》，哈利路亚。主耶稣。
感谢你，主，感谢你，是你一直在保护我们。哈利路亚，哈利路亚，给我们力量，主啊！在困难的时候，你与我们同在，你不曾离弃过我们，主啊，主啊，感谢你，主！哈利路亚，哈利路亚！我们感谢你，我们有这样伟大的主，哈利路亚，哈利路亚！我们能够叫你阿爸父，我们的阿爸父，哈利路亚，哈利路亚！主啊，现在我们要预备我们的心，要聆听你的话语，主啊，你的话是我们的力量，哈利路亚，哈利路亚！你的话是我们的平安所，哈利路亚！哦，感谢你，感谢你，主啊，感谢你，哈利路亚！我们的心充满了赞美和敬拜，主啊，哈利路亚，哈利路亚！我们高举你的生命，主啊，感谢你，恩膏你的仆人，主啊，真的能够，主啊，分享你的话语，主啊，能够祝福我们大家，让我们得到你的力量。我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。我有请雅各伯萨纳牧师来跟我们分享，感谢主。好，我们感谢神的恩典。Kita sangat bersyukur kepada anugerah dari Tuhan. 虽然在这一种困难的光景里面，仍然给我们机会一同来敬拜他。 Walaupun dalam keadaan yang sulit seperti ini, masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk datang beribadah kepadanya. 不要被苦难所压制。 Jangan membiarkan kesusahan menindas kita. 我们要看见到我们的神比一切更大。 Kita harus melihat bahwa Allah kita lebih besar dari segala-galanya. 好，我们今天一同来思想一个题目， Baik, kita sama-sama merenungkan satu tema. 就是耶稣基督呢，他眷顾他的众门徒。 Yaitu Yesus Kristus meneguhkan para murid-muridnya. 上个礼拜我们一同来庆祝耶稣的复活。 Minggu lalu kita sama-sama merayakan tentang kebangkitan Yesus. 那我们一同来思想，他复活以后还是活在这个世界有40天的时间。 Mari kita sama-sama merenungkan setelah dia dibangkitkan, dia masih memiliki 40 hari di dunia ini. 在这40天里面，他做什么事情呢？ Apa yang telah dilakukannya selama 40 hari ini? 第一样，他证实我已经从死里复活，不是精神复活，那是那个肉体被钉十字架的肉体从死里复活过来。 Yang pertama, dia membuktikan bahwa dia telah dibangkitkan, bukan dibangkitkan secara semangat, tetapi darah dan daging telah bangkit dari mati. 我们要小心，今天有许多人说耶稣复活是精神复活，他活在我们中间。 Kita harus hati-hati, mungkin akhir-akhir ini banyak yang berkata Yesus hidup itu hanya satu semangat. 这是一个否定耶稣身体从死里复活。 Ini menyangkal bahwa Yesus bangkit tubuhnya dari kematian. 耶稣由死里复活， Yesus bangkit dari kematian. 他证实自己复活了。 Dia membuktikan dirinya sendiri bahwa dia telah 第 bangkit. 二样， Yang kedua, 40天里面他做什么事情呢？ apa yang dilakukannya selama 40 hari? 他传讲上帝国的事。
Dia mengabarkan tentang kerajaan Allah. 第三样， Yang ketiga, 他坚固众门徒； dia meneguhkan para murid-muridnya. 第四样， Yang keempat, 他把使命托付给门徒们。 dia telah memberikan misi kepada murid-muridnya. 那今天呢，我们从约翰福音第20章、第21章，我们一同来看耶稣3次坚固众门徒。 Mari kita lihat di Yohanes pasal 20 dan 21 bagaimana Yesus meneguhkan 3 kali kepada para muridnya. 在这里我们看见到他有3段的圣经。 Nah, mari kita lihat beberapa ayat dari Alkitab. 那我们先一同来思想， Mari kita sama-sama merenungkan 当耶稣被钉十字架， pada saat dia disalibkan. 被钉十字架， Yesus disalibkan. 他一下子就死了。 Sebentar lagi dia sudah mati. 人看完了，完了，基督教完了，耶稣完了。 Dalam pandangan manusia, Yesus telah berakhir. 但是耶稣怎么讲呢？ Apa yang Yesus katakan? 他说，他是不是说完了呢？ Apakah Yesus berkata tamat sudah? 哦，他不是讲完了，他说成了。 Dia tidak menyatakan tamat, dia bilang telah selesai. 在十字架上第6句话，耶稣说成了，成就了，完成了。 Yesus di atas kayu salib dia telah menyatakan bahwa karyanya telah selesai. 为什么他被钉十字架说已经完成了呢？ Mengapa di atas kayu salib dia berkata bahwa karyanya sudah 因为 selesai? 那是他来世的目的。 Itulah tujuan dia datang ke dunia. 当约瑟呢知道，哎，我的未婚妻呢怀孕了。 Pada saat Yusuf ketahui bahwa calon istrinya itu sudah mengandung, 他本来就要停下来了， dia sebetulnya mau menghentikan pertunangannya. 但是天使对他说， Namun malaikat bercerita kepadanya, 他要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里面救出来。 dia akan melahirkan seorang anak yang akan menyelamatkan umatnya. 这告诉我们什么呢？ Apa yang disampaikan kita 耶 melalui ini? 稣要把自己的百姓从罪恶里面拯救出来， Yesus mau menyelamatkan umatnya dari dosa. 所以耶稣死不能病死，不能饿死，不能被人推倒到山崖里面死，不能。 Sehingga Yesus mati bukan karena disalib sehingga mati, bukan karena lapar dan mati, bukan karena dia didorong sampai mati. 但是他乃是必须要上十字架。 Tapi dia harus naik ke atas kayu salib. 为什么必须要上十字架呢？ Mengapa harus naik ke atas kayu 十 salib? 字架是刑罚罪人、最可恶的罪人被钉在十字架上。 Salib adalah hukuman yang paling mengerikan kepada orang yang bersalah. 但是比拉多说：“我查不出他有什么罪来。” Namun Pontius Pilatus berkata, saya tidak dapatkan kesalahan apa pada 比 dirinya. 拉多的太太告诉比拉多说：“这个义人的事你不要管。” Istrinya Pilatus menyampaikan kepada Pilatus bahwa orang yang baik ini harusnya engkau jangan mencampuri urusannya. 犹大呢说：“我这个卖了无辜人的血，没有罪人的血。” Yudas pun berseru bahwa dia telah menjual darah daripada orang yang tidak berdosa ini. 那没有罪的人为什么被钉十字架？ Dan mengapa orang yang tidak berdosa itu harus disalibkan di atas kayu salib? 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 他乃 terkasih, 是被钉十字架替代我们今天每一个罪人，他被钉。 dia disalibkan di atas kayu salib mewakili kita setiap orang yang berdosa. 所以他不能病死， Sehingga dia tidak bisa disalibkan sampai mati. Dia tidak bisa lapar dan mati. 不能被人推到山崖里面死， Dan dia tidak bisa didorong di bawah jurang sehingga mati. 他必须要被钉十字架。 Dia harus disalibkan di atas kayu 亲爱 salib. 的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 他被钉十字架，完成了这个救命的救恩呢，乃是替代我们的罪。
Dia justru disalibkan di atas kayu salib untuk menyelesaikan karya keselamatan, mewakili kita semua orang yang berdosa. 这是他来世的目的。 Itulah tujuan dia datang ke dunia. 所以目的成就了，他说成了，不是完了。 Sehingga setelah misinya selesai, dia menyatakan telah selesai, bukan tamat. 不但这样，耶稣在马太福音、在马可福音、在路加福音， Bukan hanya demikian, tapi Yesus di Matius, di Markus, di Lukas, 他3次对他的门徒说 dia 3 kali sampaikan ke murid-muridnya, 我要被钉十字架， saya akan disalibkan. 但是第3天从死人中复活。 Namun 3 hari kemudian saya bangkit di antara orang mati. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 救赎大功任命已经告成了， karya keselamatan telah selesai. 神人可以恢复和好。 Manusia dan Allah kembali dapat berhubungan baik dan damai. 这是他来世的目的。 Inilah misi dari kedatangan Saya Yesus. katakan Sehingga dia katakan 他 selesai 不是 sudah. 说完了 Dia。tidak katakan sudah tamat. 好， Baik. 我们一同来思想耶稣基督3次眷顾他的门徒。 Kita sama-sama merenungkan bagaimana 3 kali Yesus meneguhkan para muridnya. 第一次是在约翰福音20章19到23节。 Yang pertama yaitu di Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. 第二次他眷顾他的门徒们。 Yang kedua kali dia meneguhkan para muridnya 约翰福音第20章24到29节。 di Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ke 29. 第3次呢是在约翰福音第21章，本来是从第1节到19节。 Yang ketiga yaitu di pasal Yohanes pasal 21 sesungguhnya harusnya mulai dari ayat pertama sampai 19. 好，我们一同看第一段的圣经。 Baik kita sama-sama melihat bagian pertama. 约翰福音第20章19到23节。 Yohanes pasal 20 19 sampai 23. 因为时间的缘故，单单用印尼文来念这一段的圣经。 Karena masalah waktu kita hanya baca di dalam bahasa Indonesia. Baik Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." 这是耶稣第一次眷顾众门徒。 Nah, ini yang pertama kali Yesus meneguhkan para murid-muridnya. 这一些是谁呢？ Siapakah mereka ini? 这一些人都是耶稣的门徒。 Mereka itu adalah murid-murid Yesus. 那个时候有10个人， Saat itu ada 10 orang. 犹大已经不在了， Yudas sudah tidak ada. 多马刚好缺席。 Dan pas saat itu Thomas lagi absen. 那么在什么地方呢？ Nah, di tempat manakah itu? 在耶路撒冷， Di Yerusalem. 不是在圣殿， Bukan di Bait Allah. 在马可楼 Di 阿伯鲁 di atas loteng. 那是马可的妈妈的家。 Itu di rumahnya Ibu Markus. 那么他们在那个地方许多门都关了。 Di tempat itu semua pintu telah terkunci rapat. 为什么关了呢？ Mengapa tertutup rapat? 因为在圣经里告诉我们说，这些门徒们呢，心中非常害怕，害怕什么呢？害怕犹太人。 Dan Alkitab menceritakan bahwa kenapa sampai begitu tertutup rapat, karena para murid begitu takut. Takut kepada siapa? Takut kepada orang-orang yang 所以 Yahudi. 他们心中所需要的就是耶稣给他们平安。 Sehingga apa yang mereka butuhkan yaitu damai yang diberikan Yesus kepada 亲爱的 mereka. 各位， Bapak Ibu Saudara 刚才 terkasih, 所念的那几处的圣经， tadi yang kita baca beberapa ayat, 给我们看见到耶稣2次说什么呢？
kita sudah melihat apa yang 2 kali Yesus katakan. 耶稣说：“愿你们平安， Yesus berkata, damai sejahtera bagi engkau. 愿你们平安。”2次。 Damai sejahtera bagi kamu 2 kali. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 当 terkasih, 门徒们看见耶稣的时候， pada saat murid-murid melihat 耶 Yesus, 稣对他们说 Yesus berkata kepada mereka, ：“我已经复活了。 saya sudah bangkit. ” 他坚固他们的信心， Yang meneguhkan iman 他 mereka 们心中喜乐了。 dan hati mereka penuh sukacita. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 他们心里得着力量。 dan mereka pun mendapatkan kekuatan. 耶稣对他们说 Yesus berkata kepada mereka, 父怎么样差遣我， bagaimana Bapa mengutus aku, 我也照样差遣你们。 demikianlah aku juga mengutus kamu. 父差遣我， Bapa mengutus aku. 差遣耶稣做什么呢？ Mengutus Yesus untuk apa? 重要的就是成就救恩，被钉十字架。 Yang paling utama yaitu menyelesaikan karya keselamatan, yaitu disalibkan di atas kayu salib. 差遣我已经完成了。 Bapa mengutus aku telah menyelesaikan. 那么耶稣说， Dan kemudian Yesus berkata, 我也照样差遣你们。 demikian juga sekarang aku mengutus 今 kamu. 天耶稣对我们每一个信徒说话， Hari ini Yesus berkata kepada setiap kita orang yang percaya. 不是叫我们去成就救恩，不是， Dia bukan menyuruh kita menyelesaikan karya keselamatan. 他乃是叫我们把那个最重要的救恩呢传开。 Yaitu dia menyampaikan kepada kita bahwa karya daripada keselamatan itu kita harus kabarkan. 这是我们今天最重要的这个任务。 Ini adalah yang paling utama yang harus kita selesaikan. 那结果呢？ Akhirnya 他们的喜乐得平安。 mereka mendapat sukacita dan damai 我 sejahtera. 们看见到无心节， Dan kita melihat hari Pantekosta, 神灵降临下来， Roh Kudus turun. 什么事情发生呢？ Apa yang terjadi? 他们都出去了，不再关在房间里面。 Mereka pun keluar dan tidak lagi bersembunyi dan tertutup rapat di dalam kamar. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 按照教会的传统的说法， kalau dengan tradisi dari gereja, 除了使徒约翰，他到老才死。 bahwa hanya satu-satunya Rasul Yohanes baru meninggal setelah dia usia lanjut. 其余的呢都殉道了。 Dan semuanya yang lain mereka itu dibunuh. 今天耶稣也对我们说， Hari ini Yesus pun berkata kepada kita, 虽然我们今天面临许多的困难， sekalipun akhir-akhir ini kita mengalami banyak kesulitan, 但 kesusahan, 是让我们看见到他比一切都大， tapi dia menunjukkan bahwa dia lebih besar dari segalanya. 所以不要惧怕。 Sehingga kita jangan takut. 今天我们在万难当中必须有喜乐。 Sekalipun dalam kesusahan sekarang ini kita tetap harus bersuka cita. 今天我们生存在这个世界， Sekarang kita hidup di dunia ini 不是为了要保命， bukan hanya untuk memelihara nyawa, 乃是完成使命。 tetapi harus menyelesaikan misi. 我们今天有没有呢？ Apakah hari ini kita lakukan itu? 在这种光景里面，耶稣基督用他的话对我们说：“愿你们平安。” Dalam kondisi seperti ini, Yesus ada firman untuk kita semua bahwa damai sejahtera bagi kita semua. 这是耶稣第一次眷顾他的众门徒。 Inilah pertama kali Yesus meneguhkan para muridnya. 好，我们现在看耶稣第二次眷顾他的门徒。 Mari kita lihat kedua kali Yesus meneguhkan murid-muridnya. 我再补充一些， Saya ingin tambahkan, 刚才第一次呢发生在什么时候？ pertama kali yang tadi itu terjadi pada saat kapan? 耶稣清早复活， Yesus bangkit di saat pagi-pagi. 晚上那一天晚上。 当门徒们在马可楼的时候，耶稣向他们显现，那是礼拜天晚上。
若是算今天，是3个礼拜天晚上发生。 Jadi terjadinya yaitu pada malam hari yang Yesus dibangkitkan itu di dalam loteng, yaitu minggu lalu, malam minggu lalu, kalau kita mengingat bahwa hari kebangkitan pagi-pagi. 好，现在看第2段，耶稣怎么样眷顾他的众门徒。 Baik, kita sekarang melihat di bagian kedua bagaimana Yesus meneguhkan para murid-muridnya. 好，请把James 读呀。 Baik, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-24. Masih Yohanes pasal 20 dari 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. 好，这里发生在什么时候？ Nah, ini terjadi kapan? 乃是发生在第2个礼拜天。 Ini terjadi di hari Minggu yang kedua. 耶稣复活8天。 Yesus bangkit setelah 8 hari kemudian. 若是算今天的话，今天晚上。 Jadi kalau dihitung hari dari minggu lalu sampai hari ini, yaitu malam ini. 第2个主日， Yaitu hari kedua, minggu kedua hari 这 Tuhan. 些人是谁呢？ Dan mereka ini siapa? 他们是10个门徒第一次在一起的。 Mereka itu adalah 10 murid-murid yang pertama kali 再 bersama-sama. 加多马。 Dan ditambah 那么 Thomas. 这一次，耶稣特别要眷顾多马， Kali ini Yesus khusus untuk meneguhkan Thomas. 在哪里呢？ Di mana itu? 在耶路撒冷的马可楼。 Dan tetap di Yerusalem di loteng rumah. 那个时候他们的情形，门很多门啊，不是单单一个门，许多门都关了。 Pada saat itu banyak pintu-pintu, bukan satu pintu saja, semua terkunci rapat. 那为什么还是把门关起来呢？ Mengapa tetap harus menutup rapat pintu itu? 因为多马不相信耶稣复活啊， Karena Thomas belum percaya Yesus 他 bangkit. 心中还是很害怕。 Hatinya masih sangat takut. 可能他对其他的门徒们说：“哎，门关起来，门关起来，门关起来，那一边门全部看一下关了没有。” Mungkin dia menyuruh teman-temannya, para murid, tutup pintu, apa pintu itu sudah ditutup? 门都关了。 Semua pintu telah tutup rapat. 主耶稣没有责备多马说：“你这个胆子这么小的人。” Tuhan Yesus tidak menghardik atau menyalahkan Thomas bahwa engkau ini adalah mempunyai nyali yang begitu kecil. 耶稣特别对他说：“愿你们平安。” Yesus tetap berkata, damai sejahtera bagi kamu. 耶稣知道多马不信， Yesus tahu Thomas tidak percaya. 虽然不是别的门徒告诉耶稣，但是耶稣是全知神，他知道一切所发生的事。 Itu bukan karena murid-murid lain memberitahukan kepada Yesus, tapi Yesus adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang sedang 所 terjadi. 以当他看见到多马的时候， Sehingga pada saat dia melihat Thomas, 拿出手来 dan dia pun mengulurkan tangannya. 摸我的这个钉痕的手， Taruhlah jarimu di dalam tangan. 用你的手抓我的肋旁。 Coba pakai tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. 我实在是已经复活了。 Saya sungguh telah bangkit. 哎呀，当多马看见这一件事情的时候， Pada saat Thomas melihat itu, 他不能
再否认了 Dia。tidak bisa menyangkal lagi. 刚才他说，若是我的手，我的这个手指呢，抓他的肋旁，抓他的这个钉上的时候，我才能够相信我。 Tadinya Thomas ini berkata, saya. Kalau seandainya tangan saya bisa mencucuk tangannya atau lambungnya, semua saya. 这个时候，多马的反应就大不同了。 Tapi saat ini respon daripada 他 Thomas 看 sudah 见到 berbeda. 主的时候， Setelah dia melihat Tuhan, 他认识到他是谁。 dia mengenal siapa dia. 他对耶稣说：“ Dia berkata kepadanya, 我的主，我的神。” "Ya Tuhanku dan Allahku." 他认识主，他也认识自己。我是仆人，他是主人，他是我的神。 Dan Thomas pun mengenal siapa dia dan siapa Thomas, yaitu dia adalah majikan, dia adalah hamba. 主今天劝勉， Tuhan saat ini memberikan 不要 kemurahan. 以后， Jangan sampai kemudian hari, 不要以后， jangan berbimbang hati, 总要信。 haruslah percaya. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 今天我们不要再被这些pandemic，我们的眼睛都好像瞎了，属灵的眼睛看不见主啊。 jangan oleh karena pandemik ini mata kita telah ditutup atau menjadi buta sehingga secara rohani kita tidak bisa melihat Tuhan. 哎呀，许多地方狂风暴浪。 Banyak tempat-tempat itu di situ terjadi malapetaka. 哦，很多地震发生了， Banyak gempa bumi terjadi. 我们的整个眼睛视线呢，单单看见到这一些 pandemic， 这一些马拉巴达卡，这一些这个地震啊。 Dan mata kita hanya tertuju kepada peristiwa-peristiwa yang malapetaka dan pandemik dan hal-hal yang tidak baik ini. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 许多时候呢，我们被一些环境所遮盖眼睛，看不见到我们的神。 seringkali kita ditutupi mata kita oleh dengan keadaan sehingga kita buta tidak bisa melihat Tuhan kita. 这个纸张很小。 Kertas ini sangat kecil. 哇，kalau 放在这个地方的话，哇，能够几个主大。 Jadi kalau kertas sekecil ini kita taruh di dalam auditorium ini bisa berjuta-juta lembar. 这个预表什么？预表苦难。 Ini melambangkan apa? Ini melambangkan kesusahan. 许多时候我们苦难，小小的苦难把我们遮盖了，看不见我们的神，看不见我们活的神。 Seringkali hal-hal yang kecil, kesulitan kecil itu menutupi mata kita sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan kita. 哎呀，COVID 来了， Aduh, COVID sudah datang. 哎呀，很可怕。 Waduh, mengerikan. 我们就信心软弱下来， Kemudian iman kita pun menjadi lemah. 不要眼睛被这一些所遮盖住了。 Jangan membiarkan mata kita terhalang dengan hal-hal 你 demikian. 继续看吧，今天这个世界正在不断的动作运作，谁做的呢？神做的。 Dan kita kalau melihat bahwa bumi dunia saat ini terus bergelora, siapa yang melakukan itu? Tuhan yang melakukan itu. 好，因为时间的缘故，我应该缩短。 Oleh karena waktu saya akan persingkat. 第三次， Yang ketiga kali, 耶稣眷顾门徒， kemudian Yesus meneguhkan muridnya. 呀，OK， Ya, di Yohanes pasal 21 第14节到19节 ayat 14 sampai 19. OK，你读。 Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu seperti engkau berjalan kemana saja kau hendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. 好， Baik. 本来21章第1节到19节呢，有2团的人。 Sebetulnya di pasal 21 dari ayat 1 sampai 19 ada 2 kelompok orang. 第一团的人是全部 Kelompok yang pertama adalah semuanya, 7个人， 7 orang. 第二团的人 Kelompok yang kedua 只有一个， hanya 1, 乃是彼得。 yaitu Simon 那我 Petrus. 现在要和各位一同来思想彼得的事情。 Mari saya mau merenungkan dengan Bapak Ibu Saudara tentang Petrus. 那么这个地方发生在什么地方呢？ Nah, ini terjadi di tempat yang mana? 是在提比利亚海边，就是加利利海。 Yaitu di pantai Titilia di Galilea. 那么这个门徒们呢，好像很失望的样子， Murid-murid itu sepertinya mereka putus asa. 因为耶稣一下子出现，哎，一下子又不见了。 Karena Yesus sesekali menampakkan diri tetapi setelah itu menghilang. 那过去呢，有他一直在我们身边，我们所需要的一切都不致缺乏。但是现在呢，他常常不在，怎么办呢？ Dahulu Yesus selalu ada, semua kebutuhan mereka dipenuhi. Tetapi sekarang Yesus sering tidak ada dan kebutuhan mereka itu bagaimana? 不但这样， Bukan demikian saja. 彼得最可怜， Petrus begitu kasihan 因为他心里责备自己。 karena hatinya terus seperti menyalahkan diri sendiri. 他回想到 Dia terus merenungkan kembali 那一天礼拜四， pada saat hari Kamis itu. 那一天耶稣被抓，礼拜四晚上。 Pada saat Yesus ditangkap. 在这之前呢，他曾经对主耶稣说 Sebelum itu dia pernah berkata kepada Yesus, 主啊， Tuhan, 我若是进到监牢里面，我也是甘愿的。 sekalipun saya dipenjarakan, saya pun rela. 就是说我死，我也是一定甘愿的。 Yaitu sekalipun saya mati pun saya rela. 才讲这样的话， Baru berkata demikian, 才几个钟头， baru beberapa jam. 他3次否认了耶稣， 3 kali dia menyangkal Yesus. 所以他心中想： Kemudian hatinya berpikir, 我这样不好的人， saya ini orang yang tidak baik. 耶稣还要用我吗？还要接纳我吗？ Yesus masih mau pakai saya, Yesus masih berkenan kepada saya. 所以他失望。 Sehingga dia putus asa. 所以你注意一下，当你读到第21章从头1节开始， Kalau kita perhatikan, kita baca di pasal 21 mulai dari 门 ayat 徒 pertama. 7个人， Murid-murid 7 orang. 谁去提议打鱼呢？ Siapa yang mengusulkan pergi menangkap ikan? 彼得。 Petrus. 彼得说：“我打鱼去呀、 Petrus berkata, mari kita pergi menangkap ikan. 那过去他的旧的事业， Itu adalah pekerjaan dia yang dahulu. 其他的人说：“好，我们和你同去呀、 Dan semuanya berkata, baik kita pergi bersama-sama dengan engkau. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih. 我们看见到那一个晚上打不到什么一条鱼， Kita melihat pada malam itu mereka gagal menangkap seekor ikan pun. 耶稣特别要对彼得讲话， Yesus mau berbicara khusus kepada 所以 Petrus. 第15节到17节， Sehingga di ayat ke-15 sampai 17, 耶稣问彼得 Yesus bertanya kepada：“ Petrus. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 你注意一 terkasih, 下， coba kita perhatikan. 耶稣说什么呢？ Apa Yesus katakan? 彼得， Petrus. 彼得， Petrus. 有没有彼得？ Adakah Petrus? 没有。 Tidak ada. 约翰的儿子西门， Anak Yohanes 彼得 Simon. 是耶稣给他的名字。
Petrus adalah nama yang diberikan 盼望 Yesus 他成 kepadanya. 为磐石，很坚固的。 Dia diharapkan menjadi batu yang sangat kokoh. 但是现在呢， Tetapi sekarang 彼得，哎呀，他实在经不起考验的。 Tetapi Petrus dia sungguh tidak tahan ujian. 所以耶稣特别要提醒他，彼得，你不要太骄傲，认为我彼得我大磐石。哎呀，耶稣的意思是说，你不配称为彼得。 Jadi Yesus sebetulnya memperingatkan kepada Petrus, janganlah kamu terlalu sombong bahwa kamu itu sanggup menjadi batu, bahwa engkau sebetulnya tidak 耶 layak. 稣还问他说：“你爱我比这些更深吗？ Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku melebihi dari semua 你 ini? 实在爱我吗？ Engkau sungguh-sungguh kan mengasihi aku? 你的爱为什么否认了我？” Mengapa kasihmu telah menyangkal aku? 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 耶 terkasih, 稣接着这样，乃是要提醒彼得，不要自高自傲，你是软弱的，你是失败的，你是容易跌倒的。 justru Yesus memperingatkan kepada Petrus bahwa janganlah engkau sombong, engkau itu adalah lemah, engkau itu gagal, dan engkau itu sangat tidak ada kekuatan. 但是另一方面， Tetapi hal yang lain, 耶稣的意思是说，彼得，你认为耶稣不要用我了，我告诉你，我还是要用你。 jadi Yesus berkata bahwa Petrus seolah-olah engkau pikir Yesus sudah tidak mau memakaimu, tetapi Yesus berkata, saya tetap mau memakaimu. 最重要，你爱我比这些更深吗？ Yang terpenting, apakah engkau mengasihi aku melebihi dari segalanya? 亲爱的弟兄姊 Bapak 妹 Ibu，Saudara terkasih, 今天 hari ini 我们有许多的失败， kita banyak kegagalan. 但是记得 Tapi ingatlah, 主爱我们， Tuhan mengasihi kita. 他仍然要使用我们。 Dia tetap mau memakai kita. 问题是， Pertanyaannya, 我们愿意回到神面前吗？ apakah kita mau kembali ke Tuhan? 今天 Hari ini 有使命， ada misi. 我们的使命不是单单在教会以外。 Misi kita bukan hanya di dalam gereja. 我早上常常走路， Saya kalau jalan pagi, 我常常看见到老人家， saya lihat banyak yang melanjut usia. 我就喊他讲福音的事情。 Dan saya pun berusaha menceritakan tentang kabar Injil. 前2天， 2 hari yang lalu, 哎呀，他说很多，他讲很多教会的事情。 ada kemudian orang ini begitu semangat menceritakan banyak hal-hal 原来 gereja. 他是基督徒， Rupanya dia seorang Kristen. 但是呢， Namun 一直讲，我知道他还没有得救。 setelah percakapan berlanjut, saya tahu bahwa dia belum diselamatkan. 为什么呢？ Mengapa demikian? 他虽然说我是基督徒， Walaupun dia berkata saya orang 但 Kristen, 是他说 tapi dia 救 berkata 恩是条条大路通罗马。 dia berkata bahwa jalan keselamatan itu sama seperti jalan menuju Roma. 我们所拜的都是一样的神。 Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. 我知道，他讲错了。 Saya tahu, wah dia sudah berkata salah. 我们所拜的神和他们所拜的神完全不同。 Allah yang kita sembah dengan Allah yang mereka sembah sama sekali berbeda. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 今 terkasih, 天在我们的邻居，在我们的四周围，在我们的弟兄姊妹当中，我们要对他们讲救恩。救恩是唯一的，只有耶稣拯救我们，除他以外别无拯救。天下人间没有赐下别名，我们可以靠着得救的。 kita harus sampaikan kepada tetangga kita, lingkungan kita, saudara-saudara kita tentang karya keselamatan, bahwa hanya di dalam Yesus baru ada jalan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada jalan selamat. 不但在外头向人传福音， Bukan hanya mengabarkan Injil di luar sana, 今天我们四周围，他们有没有人也有这样的错误的这个信仰，以为得救了，还没有。
Tapi apakah di dalam lingkungan kita masih ada orang yang memiliki persepsi yang salah, seolah-olah mereka telah diselamatkan, sebenarnya mereka belum diselamatkan. 我们低头祷告， Mari kita tunduk kepala dan berdoa. 主啊，我们来到主面前， Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. 求你帮助我们。 Tolonglah kami. 主耶稣今天仍然爱我们， Tuhan Yesus tetap mengasihi kita 仍然 sampai saat 坚固 ini. 我们， Tetap meneguhkan 仍然 kita 造就我们， dan juga tetap 仍 membangun 然要 kita. 用我们。 Tetap mau memakai 主 kita. 啊，让我们每一个基督徒今天为主站立，来为神服侍。 Dan kiranya setiap orang Kristen kita ini bangun untuk Tuhan dan bangun untuk membela Injil. 听我们的祷告， Dengarlah doa kami. 我们深信你爱我们，爱我们到底。 Kami percaya dengan sungguh-sungguh Engkau mengasihi kita sampai selama-lamanya. 好，我们大家都站立， Mari kita sama-sama bangkit berdiri. 我们一同领受从神那里给我们的祝福。 Kita sama-sama akan menerima berkat daripada Tuhan. 我们一同站立， Mari kita sama-sama berdiri. 愿我主耶稣基督的恩惠、 Kiranya Tuhan Yesus Kristus anugerah daripadanya, 父神的慈爱、 kasih daripada Bapa 圣 Surgawi, 灵的交通感动， dan juga penyertaan dan perlindungan dari Roh Kudus 常与众人、你们众人同在，从今直到永远。 senantiasa bersama saudara-saudara dengan setiap kita. 阿门。 Amin.